السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Ummul Mukminin Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Ummul Mukminin, daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Juwairiyah bintil Harith radhiyallahu anha. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja min 'indiha bukrah hina shalla subh. Juwairiyah bintil Harith, dia isteri Nabi. Dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar nak pergi masjid sembahyang subuh. Wahia fi masjidiha, sedangkan Juwairiyah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia di masjidnya. Dia panggil masjid. Tempat sembahyang di rumah tu dia panggil masjid, kerana masjid ini makna dia tempat sujud. So, kalau di rumah kita adakan satu tempat, kita jadikan tempat tu tempat sembahyang kita, maka tempat tu masjid, ataupun tempat tu musalla, dia panggil tempat sembahyang. Masjid makna dia tempat sujud. Hadis ni menceritakan kepada kita tentang salah seorang daripada isteri Nabi, nama dia Juwairiyah bintil Harith. Dia kata satu pagi itu Nabi keluar daripada rumah kerana nak di masjid, nak sembahyang subuh. Sedangkan dia sembahyang di rumah sahaja. Dia sembahyang di masjid dia, di tempat dia selalu sembahyang. Summa raja'a ba'da an adha. Dia kata Nabi lepas sembahyang subuh di masjid, menjadi kebiasaan Nabi terus duduk di masjid sehinggalah masuk waktu duha, dan Nabi sembahyang duha. Lepas tu baru Nabi balik masjid, Nabi balik ke rumah dia. Duha ni dalam hadis menceritakan dia menjadi amalan yang tidak pernah ditinggalkan oleh isteri Nabi Aisyah radhiyallahu anha. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada buat sembahyang duha.
Hadis ni contohnya dia menceritakan kepada kita tentang isteri Nabi yang bernama Juwairiyah. Dia kata Nabi SAW pagi-pagi buta sebelum masuk waktu subuh, Nabi sudah keluar di masjid. Nabi SAW balik selepas masuk waktu duha, baru Nabi balik ke rumah dia. Wahiyya jalisah. Dia kata Nabi balik sampai di rumah, isteri Nabi Juwairiyah ni masih lagi duduk tempat hak Nabi keluar tadi. Nabi nak keluar, dia duduk tentu. Nabi balik pun dia duduk tentu lagi. Faqala Nabi SAW, Nabi kata kat dia, Nabi kata, ma zinti ala al-hal allati faraqtuki alaiha. Nabi SAW kata dekat Juwairiyah isteri dia ni, Nabi kata, masih duduk tani lagi ke? Tempat yang tadi aku keluar, hang duduk sini, aku balik pun masih duduk sini lagi ke? Qalat na'am. Jawab Juwairiyah, dia kata ya. Dia pun habis sembahyang subuh, dia duduk di tempat tu, dia wirid, dia baca Quran, dia buat macam-macam, sehinggalah Nabi balik ke rumah, dia masih duduk ada situ lagi. Faqala Nabi SAW, laqad qultu ba'daki arba'a kalimatin thalatha marrat. Law wuzinat bima qulti mundul yawm lawazanathunna. Nabi kata dekat dia, aku keluar tadi, hang duduk sini, aku balik mai, hang duduk sini juga lagi. Apa yang hang baca, apa yang hang ucap, apa yang hang zikir, apa yang hang buat selama tempoh aku tinggal tadi ni, kalau nak ditimbang pahala hang buat dengan 4 kalimat yang aku baca sepeninggalan aku ni, kalimat yang aku baca tu lebih berat daripada apa yang hang buat. Nabi kata macam tu. Nabi SAW, ini sunnah Nabi. Nabi SAW, dia bila masuk waktu subuh, dia sembahyang qabliyah di rumah dia. Lepas tu dia pergi masjid sembahyang subuh. Habis sembahyang subuh, Nabi dia akan duduk di masjid sehinggalah masuk waktu duha. Kalau kita kata lebih kurang 8:30 pagi kalau kita di sini. Dan banyak hadis menceritakan tentang Nabi SAW. Kalau semasa di Mekah, Nabi SAW lepas sembahyang subuh, dia akan duduk kurfusah, dia kata. Nabi ini menjadi amalan dia, menjadi sunnah Nabi. Nabi apabila lepas sembahyang subuh, dia akan duduk kurfusah. Duduk kurfusah ni duduk angkat lutut bagi berdiri, peluk lutut. Orang kita kata duduk Cina kalau judi. Orang kita kata, tetapi berdasarkan hadis Nabi, itu duduk sunnah Nabi SAW. Nabi macam tu. Dia duduk, dia angkat lutut bagi berdiri, dia peluk lutut dia tu. Sehingga ke dalam hadis sahih menceritakan sahabat yang melihat Nabi duduk macam tu, sahabat kata, aku tidak pernah melihat orang yang khusyuk seperti mana khusyuknya Nabi ketika Nabi duduk kurfusah itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, masuk waktu duha, Nabi sembahyang sunat duha, Nabi balik ke rumah. Bila dia sampai di rumah, dia tengok isteri dia Juwairiyah ni masih duduk di situ lagi. Dia nak keluar tadi, Juwairiyah duduk situ, dia balik, Juwairiyah duduk situ lagi. Dia tanya isteri dia, dia kata, di sini kan daripada tadi, tak bangkit-bangkit, tak pergi ke mana-mana ke? Juwairiyah kata, ya, saya duduk sini aja, saya tak pergi mana-mana. Terus Nabi kata dekat dia, Nabi kata, apa yang hang baca dalam tempoh masa tu daripada tadi sampai lah ni, kalau nak banding dengan 4 kalimah yang aku baca 3 kali ni, hak aku baca ni lebih baik daripada apa yang hang baca dalam tempoh itu. Tuan faham tak? Itu ceritanya. Kemudian Nabi SAW beritahu 4 kalimah itu ialah, Nabi kata, subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Itu satu. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Nabi kata yang pertama baca subhanallah wa bihamdi adada khalqi.
Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji bagi dia. Sebanyak mana bilangan makhluk dia. Itu maksud dia. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Maha suci bagi Allah dan segala puji-pujian bagi Allah. Sebanyak mana makhluk yang dicipta Allah, banyak itulah puji-pujian bagi Allah. Makhluk Allah ni segala-gala lah tuan-tuan. Kalau kata manusia saja pun tak tahu banyak mana. Kalau kata rumput tu makhluk, makhluk maksudnya benda yang kena cipta. Kalau rumput itu makhluk, berapa helai daun rumput tu, lebih pada tu pujian yang patut kita bagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau makhluk itu pokok kayu, kalau makhluk tu menatang dalam laut, ikan, udang, sotong, ketam, kerang, apa semua. Kalau makhluk itu pasir yang ada di pantai, kalau makhluk tu apa juga benda yang Tuhan cipta, sebanyak tu kita patut puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW dia kata, Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak mana bilangan makhluk yang dia cipta. Itulah puji-pujian bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu. Yang kedua, Nabi SAW baca Subhanallah ridha nafsih. Maksudnya maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak mana redha Allah terhadap dirinya sendiri. Sebanyak mana Allah redha pada diri Allah sendiri, banyak itulah maha suci Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdi zinata arshi. Maha suci bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji-pujian bagi dia, sebanyak mana zinata arshi, seberat mana timbangan arash dia. Dan Nabi baca Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji-pujian bagi dia, midada kalimati, sebanyak mana dakwat yang diguna untuk menulis kalimat puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi SAW ada bagi tahu, Nabi kata kalau banyak mana pokok yang ada di dalam dunia ni, ambil buat pena, buat pen, buat pensel. Banyak mana ayat yang ada dalam dunia ni, ayat laut, ayat sungai, ayat tasik, ayat apa, jadikan dakwat untuk menulis. Kita menulis kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak habis ditulis kalimat Allah itu. Habis kayu semua ambil buat pensel, habis ayat semua ambil buat dakwat, tidak habis puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi SAW kata, Subhanallah wa bihamdi midada kalimati. Segala puji bagi Allah, maha suci Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sebanyak mana bilangan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kata dekat Juwairiyah, isteri dia, kalau kamu baca 4 benda. Lagi sekali kita ulang. Yang pertama baca Subhanallah wa bihamdi adada khalqi. 1. Subhanallah wa bihamdi ridha nafsi. 2. Subhanallah wa bihamdi wa zinata arshi. 3. Subhanallah wa bihamdi wa midada kalimati. 4. Nabi kata kalau kamu baca 4 kalimah ini, tiap-tiap satu kamu ulang 3 kali, apa yang kamu baca tu lebih baik daripada segala-gala zikir yang kamu baca selain daripada itu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, depan kita terbentang pintu-pintu kebaikan. Dia kata abwabul khair, pintu-pintu kebaikan ni terbentang depan kita. Tak mesti kita ada duit, kita boleh buat baik ke orang. Tak mesti kita ada kederat, kita boleh tolong orang. Kita duduk saja-saja dalam keadaan tak larat, letih, sakit dan sebagainya, kita masih boleh buat banyak kebaikan. Bahkan kebaikan yang dibuat itu adalah kebaikan yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Ternyata kebaikan itu yang terbaik daripada kebaikan-kebaikan yang dicipta sendiri oleh Allah kita.
Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Yasin. Tafsir surah Yasin. Muka surat 306. Muka surat 306. Kita sampai pada ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ayatul lakumul lail. Dan bermula dalil bagi mereka itu atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar itu ialah kejadian malam. Di antara dalil kekuasaan Allah ialah Allah buat malam. Malam ni Allah buat, manusia tak boleh buat. Malam ni Allah buat, siang Allah Subhanahu wa taala buat. Manusia tidak boleh buat malam, tidak boleh buat siang, dan banyak lagi benda yang Allah buat manusia tak boleh buat. Allah buat manusia, manusia tak boleh buat manusia. Allah buat roh, manusia sampai hari ini tak faham tentang roh, tak faham. Macam mana roh tu? Bila orang tu boleh bercakap, boleh bangkit berdiri, boleh makan, boleh minum, orang tu ada roh. Bila dia tidur terbujuk kaku, apa-apa tak boleh buat apa, dia tak ada roh. Rohnya apa benda? Tak faham sepela ni. Boleh tahan roh jangan bagi keluar? Tak reti. Saintis yang paling pandai pun tak reti nak buat benda ni. Itu contoh banyak-banyak benda yang Allah buat di dalam alam ini yang manusia jadi lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. Malam ni dia nak beritahu dekat kita di antara tanda kekuasaan Allah itu ialah wa ayatun lakumul lail. Dan di antara ayat, di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu ialah kejadian malam. Natluhu minhun nahar. Yang kami keluarkan daripada malam itu akan siang. Tuhan buat malam dengan siang ni, dia buat silih berganti. Macam budak-budak lari 4 kali 100 meter duk pas baton tu. Bila main siang, malam tak ada. Bila main malam, siang tak ada. Allah Subhanahu wa taala buat kejadian siang malam ni sekian punya lama dah, tak pernah jadi kacau apa. Allah Subhanahu wa taala bagi jadi malam pukul sekian sampai pukul sekian, siang pukul sekian sampai pukul sekian. Tak pernah jadi kecoh. Di negeri kita, baik di kutub utara, baik di kutub selatan, Allah takdirkan kalau kata malam 6 bulan, 6 bulan. Kalau Allah takdirkan siang 6 bulan, 6 bulan. Kalau dekat kita sini, Allah bahagi 12 jam, 12 jam. Allah nak buat macam mana pun Allah boleh buat. Dan apa yang Allah buat tak pernah clash. Itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Fa idza hum muslimun. Maka tiba-tiba mereka itu kelam zulmah sekaliannya. Allah Subhanahu wa taala buat malam, buat siang. Patut-patut manusia yang ada akal, yang ada otak, yang mengaji tinggi, sepatutnya dia boleh fikir. Tetapi sebahagian manusia ni dia jadi zulmah, dia jadi gelap otak dia jadi benar. Dia tak nampak Allah Tuhan Maha berkuasa. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Dan matahari yang berjalan daripada masyriq ke maghrib Tuhan bagi jadi. Di antara tanda kekuasaan Allah, Tuhan bagi jadi matahari. Matahari ini berjalan daripada masyriq, daripada timur ke maghrib, ke sebelah barat. Bangkit pagi, matahari naik ke timur. Dekat nak petang, dekat nak maghrib, matahari turun di sebelah barat. Allah Subhanahu wa taala buat macam tu. Allah perintahkan kepada matahari, dia mesti berjalan mengikut kehendak Allah. Dia patuh kepada kehendak Allah. Dia naik ke timur, dia turun ke barat. Nabi SAW sudah bagi tahu, Nabi kata akan sampai satu time esok ni, apabila bangkit saja manusia di pagi hari, matahari sudah naik di sebelah barat. Ketika itu pintu taubat sudah tutup.
Maknanya fenomena yang kita tengok hari ini, fenomena matahari naik di timur, turun di barat itu, Allah tentukan macam tu. Dan Allah sudah pun menentukan satu hari esok dia akan terbalik. Matahari tiba-tiba naik di barat. Panjang umur, kita tengok dengan mata sendiri. Kalau ditakdirkan umur kita tak sampai pada hari kejadian matahari naik di sebelah barat ni, kalau ditakdirkan kita tak sampai, keturunan kita akan tengok. Pasal apa? Pasal benda ni disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperingat kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, benda ni tentu punya jadi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yang semua itu, yang demikian itu adalah membuktikan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Berlakunya matahari naik di sebelah masyriq timur ini dan turun di sebelah maghrib barat itu adalah sebagai satu tanda kebesaran Allah. Tiada langkah antara sama dia. Demikian jua bulan menunjukkan atas kekuasaan Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tak jadi clash, tak jadi hang nak langkah aku nak langkah, tak jadi. Tak pernah jadi lagi setakat ni. Kalau nak jadi pun itu sudah tanda besar, kiamat sudah sangat hampir. Zalika taqdirul azizil alim. Bermula yang demikian itu, iaitu perjalanan matahari, bulan dan sebagainya adalah takdir. Takdir maksudnya ketetapan. Adalah ketetapan Allah yang aziz lagi yang alim. Semua benda yang terjadi dalam dunia ni adalah takdir. Adalah ketetapan Tuhan. Manusia beranak mai daripada kecil, lepas tu dia membesar, lepas tu sampai peringkat dia jadi orang muda, lepas tu dia jadi orang cergas, lepas tu dia jadi orang dewasa, lepas tu dia jadi orang tua, lepas tu dia lemah balik, lepas tu dia mati. Itu takdir Allah, itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tentu macam tu nanti jadi. Wal qamara qaddarnahu manazil, dan bulan telah kami qadar, telah kami tetap akan dia tempat manazil, iaitu tempat berjalannya 28 manzilah pada 28 malam pada tiap-tiap bulan, dan tertutup bulan 2 malam, iaitu jika ada bulan 30 hari, dan tertutup 1 malam jika bulan 29 hari. Ini hadis Nabi. Nabi SAW dalam hadis Nabi beritahu apa? Nabi kata bulan Islam, bulan Qamariyah ini 29 atau 30. Bulan Qamariyah ini 29 atau 30. Kerana itulah bila nak puasa, bila nak raya, orang tengok anak bulan pada masa itu. Kalau nampak, maknanya esok kena puasa. Kalau nampak, maknanya esok kena raya. Maknanya puasa 29 hari, esok sudah raya. Kalau tak nampak, genap 30. Maka itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tutup maksudnya Allah tutup daripada pandangan mata kita. Tak nampak dia. Begitu. Hatta adatal urjunil qadim, sehinggalah kembali bulan pada akhirnya seperti mana pelepah tamar lama, iaitu halui, bengkok dan kuning. Allah dia atur macam tu. 1 hari bulan, anak bulan. 2 hari bulan, 3 hari bulan, 4 hari bulan, 5 hari bulan, dia panggil abang bulan. 6 hari bulan, 7 hari bulan, 8 hari bulan, 9 hari bulan, sampai 15 hari bulan. Itu bulan purnama. Lepas 15, dia kecil balik sampai ke hujung, dia jadi kecil balik. Itu ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tentukan begitu, maka begitulah jadinya. La syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamar, maka tiada matahari itu sayogya baginya bahawa dapat dia akan bulan. Tuhan kata apa? Matahari sampai bila pun tak boleh ligan bulan. Matahari ini sampai bila pun dia tak boleh hambat, dia tak boleh kejar, dia tak boleh ligan bulan. Nak pergi duduk sama-sama, matahari ada, bulan ada. Tak boleh. Kalau ada bulan, ada bulan. Kalau ada matahari, ada matahari. Tidak boleh ada bulan dan ada matahari. Tak tahu nak kata siang malam. Tak boleh. Dan benda ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni matahari tiada berimpun berserta dengan bulan pada satu malam. Walalailu sabiqun nahar, dan tiadalah malam itu mendahulu akan siang, maka tiada malam dahulu daripada habisnya siang. Lagi tak habis siang, lagi itu tak malam.
Kalau gelap bukan malam, itu pokok hujan. Mana hujan nak turun. Habis pokok hujan tu dia cerah balik. Malam tak akan main, melainkan setelah sampai masa dia, baru dia akan main. Wa kullun fi falaki yasbahun. Dan bermula tiap-tiap daripada matahari dan bulan dan bintang itu pada falak. Yang bulan, yang berenang mereka itu, yakni matahari, bulan, bintang itu berjalan sekalian pada tempat perjalanan masing-masing. Jadi saya telefon Jabatan Mufti. Jabatan Mufti Pulau Pinang nak menganjurkan mini expo di masjid-masjid di seluruh Sabang Perai Pulau Pinang. Mereka try satu projek pioneer. Projek yang pertama di masjid Jalan Abu Perak. Dia ambil 3 hari buat macam mana Syuah heboh dia buat. Tapi dia tak heboh lah bila masjid buat. Dan ambil 3 hari dia turun. Jabatan Mufti dengan segala apa yang ada dekat dia turun. Dia panggil apa-apa yang berkaitan turun. Di antara yang akan turun tu, yang menarik itu ialah unit falak di Jabatan Mufti. Dengan kerjasama unit daripada fizik, USM fizik. Dia nanti turun sekali. Seperti turun main dengan teropong-teropong untuk nak teropong tengok kedudukan anak bulan. Di sini tuan-tuan kalau pi, tuan-tuan boleh pasang balik dengan ayat yang kita baca. Ketepatan ilmu falak dengan apa yang Allah buat di alam cakrawala. Tuan-tuan boleh tengok ketepatan dia. Masa saya kerja di matrik dulu, saya bawa rombongan 2 biji bas budak-budak matrikulasi pergi ke dibayar di balik pulau. Dia panggil Pantai Aceh ada satu kompleks falak di sana. Bawa mereka pergi, suruh budak-budak buka puasa di sana, suruh mereka teropong tengok. Nampak ni yang kata pada time sekian-sekian, dia tepat waktu. Kalau ada anak bulan di situ, cuaca elok, kita akan nampak. Ketepatan ilmu falak itu. Dan ilmu falak itu juga daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebetulan kita pergi cuaca elok, dia beritahu dah pada jam sekian, minit sekian, second sekian, teropong dia letak tepat-tepat tempat tu. Kalau cuaca elok, kita nampak benar tu ada di situ. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Banyak kita tak tahu, kata Jabatan Agama, Jabatan Mufti, apa semua ni ada. Peralatan dan kelengkapan-kelengkapan ni kita tak tahu. Jadi ada baiknya buat program macam ni, turun di masjid-masjid, kita pergi tuan-tuan, ambil tahu dan ambil guna, dan kita tahu itulah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu dekat kita apa yang kita baca di sini. Kemudian dia kata, dan hikayat Ibnu Hazm tu saya baca, dia cerita tak tahu sumber daripada mana. Sambung dia, wa ayatul lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur. Dan tanda bagi mereka itu, yakni bagi ahli Makkah itu, atas kekuasaan kami, atas bangkit kubur itu, ialah bahawa kami tanggung akan datuk nenek mereka itu pada dalam bahtera Nabi Allah Nuh yang penuh muatan dengan binatang dan manusia, iaitu ketika dikaram bumi dengan sebab tufan, dengan sebab banjir besar yang melanda Nabi Nuh. Tuan-tuan, dalam surah Yasin Tuhan bagi tahu kisah yang kena kepada umat Nabi Nuh dulu. Wa ayatun lahum anna hamalna zurriyatahum fil fulkil mashhur. Tu ayat tu Tuhan nak cerita kata satu masa dulu. Maknanya masa Nabi Nuh dulu. Kami pernah jadikan pada alam ni karam semua. Zaman Nabi Allah Nuh alaihi salam, alam ni karam semua. Semua tenggelam air. Yang ada pada masa tu apa dia? Yang ada pada masa tu Allah Subhanahu wa ta'ala cuma bagi dekat mereka satu bahtera. Yang bahtera itulah yang duk carry, yang duk bawa segala zuriat manusia dan makhluk yang ada pada masa itu. Tuhan cerita benda ni dalam Quran. Di atas bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam tu, Allah perintahkan Nabi Nuh suruh carry semua makhluk yang ada ni sepasang-sepasang. Semua menantangkah, burungkah, apakah, letak sepasang-sepasang di atas kapal itu. Dan itulah yang pertama kapal yang ada di dalam alam ini.
wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun. Dan kami jadi bagi mereka itu daripada umpama bahtera Nabi Nuh itu, barang kenaikan mereka itu di dalam air, iaitu perahu dan kapal, kereta api, motorkar dan lain daripada segala jenis kenaikan semuanya. Ayat ni nak cerita kata apa? Itulah mulanya cerita tentang kenderaan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala hanya sebut dalam Quran ini kapal aja. Atas yang Allah sebut tu manusia kembangkan nak buat kenderaan macam mana lagi. Quran tak boleh cerita satu-satu. Quran tak boleh cerita pasal cara nak buat kereta api. Quran tak boleh cerita cara nak buat kapal terbang. Quran tak boleh cerita cara nak buat speedboat. Quran tak boleh cerita cara nak buat kereta. Quran tak boleh cerita semua benda ni. Quran cerita kata ada satu kemudahan kepada makhluk manusia ni. Kemudahan itu ialah kapal. Dia habaq macam tu. Kemudahan itu ialah kapal. Atas pandai manusia, atas bantuan Allah kepada manusia yang pandai ini, manusia reka kenderaan-kenderaan lain. Ada orang buat satu lawak. Dia kata apa? Dia kata satu orang main cabar tanya, kalau kata Quran ni betul-betul lengkap, adakah ayat Quran cerita tentang cara nak buat roti canai? Tanya dulu. Jawab hamba Allah ni pula, dia kata ada. Ada, terkejut dia. Quran ada cerita roti canai, jangan nak muat. Baca satu ayat. Apa? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Quran bagi satu garis panduan umum. Quran kata apa? Tanya orang yang reti kalau kamu tak reti. Siapa reti buat roti canai? Kita pergi tanya dia. Dia cerita nak buat roti canai lagu ni. Maka Quran bagi tahu cara nak buat roti canai. Cara dia macam mana? Cara dia hampir tanya orang yang reti. Itu garis panduan dalam Quran. Maka itu menunjukkan Quran itu bijak. Kalau nak cerita semua jelas, 30 juzuk pun kita tak dan baca. Contoh kalau Allah cerita semua, every single benda yang ada dalam dunia ni Allah cerita dalam Quran, kita tentu tak habis baca. 30 juzuk ni dah lah kita khatam umur 11 tahun. Kalau sampai habis benda kecil-kecil, cara nak buat spana, screwdriver semua ada cerita dalam Quran, sampai umur 70 tak khatam lagi. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi garis panduan. Garis panduan itu umum. Garis panduan itu menunjukkan bijaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dalam ayat ni Allah cerita dekat kita. Kata dia bagi tahu kata kemudahan untuk makhluk manusia ni apa dia? Kenderaan. Kenderaan ini satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kepada makhluk manusia. Mana-mana manusia yang tak reti nak menggunakan kemudahan yang Allah bagi, dia memilih untuk mundur. Tapi mana-mana manusia yang mengambil reti daripada ayat yang Allah bagi, dia mula mencipta. Daripada kapal kita boleh buat apa? Bagi laju sikit buat speedboat. Itu untuk guna dalam laut. Atas darat kita nak buat apa? Kita reka buat satu benda, kita buat kereta. Kereta tak cukup untuk nak bawa barang banyak, kita buat lori pula. Kereta dengan lori apa beza dia? Dia kena tambah kuasa kuda pada enjin dia, pasal dia nak carry barang berat dan sebagainya. Itu dikembangkan daripada idea mula yang Tuhan bagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa in nasya' nughridhum, dan jika kami mau, nescaya kami karam akan mereka itu. Sekalipun ada perahu, tiada satu pun boleh menenggah kami. Tuan-tuan, hati-hati kami. Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Walaupun kami bagi tahu dekat hampa boleh reka buat kenderaan untuk kemudahan hampa. Tapi satu benda lagi Tuhan kata aku pegang. Apa dia? Kemudahan kenderaan yang hampa cipta, yang hampa reka, yang hampa buat tu, kalau sekiranya aku nak bagi musnah benar. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala bagi tahu dalam ayat ni sesuai dengan dia contohkan kapal. Dia contohkan bahtera. Maka Allah bagi tahu kemusnahan kepada kapal dan bahtera ini ialah karam. Tuhan kata walaupun hampa pandai, hampa boleh buat kapal daripada kapal biasa tak ada enjin, pakai dayung. Satu hari hampa pandai, hampa boleh buat kapal Titanic. Satu hari hampa lagi pandai, hampa boleh buat kapal selam. Satu hari hampa lagi pandai, hampa makan komisen 500 juta. Manusia pandai, dia lagi duk pi, dia lagi duk pi, dia lagi duk pi, dia lagi duk pi. Pasal apa? Pasal dia pandai.
Tapi hati-hati atas pandai hampa ni. Tuhan kata, aku boleh musnahkan hampa tengah jalan. Hampa naik kapal, aku boleh bagi bocok kapal itu, aku boleh bagi karam. Hampa naik kapal terbang, aku boleh bagi jadi enjin, dia ada failure, dia tak boleh terbang, dia terempat. Hampa naik kereta, aku boleh buat bagi tayar pancet, tiba-tiba kereta hampa spin, berguling, mati 5 orang. Hampa naiklah kenderaan apapun. Kalau sekiranya aku nak musnahkan hampa, aku boleh musnahkan hampa. Dia ada satu yang boleh menegah, Tuhan kata. Tuan ingat kali apa yang kita baca di masjid, apa nama baru ni? Di masjid Simpang 4 ke apa yang kita baca baru ni, cerita tentang Nabi SAW pesan tentang hal naik kenderaan. Daripada Ali bin Rabi'ah. Dia kata, aku melihat Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu pada satu hari dibawa mai kepada dia satu kenderaan. Hadis yang kita baca di Simpang 4 Pematang Bulu. Ali bin Rabi'ah, dia kata satu hari orang bawa mai satu kenderaan kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Bila mai aja kenderaan tu di depan Sayyidina Ali bin Abi Talib ni, kata Ali bin Rabi'ah, dia kata falamma wada'a rijlahu fir rikab. Sayyidina Ali bin Abi Talib bila orang bawa mai saja kenderaan dekat dia, bawa mai kuda kata dekat dia. Bila dia letak aja kaki dia nak naik atas kuda tu, qala bismillah. Terus dia kata bismillah. Ini Ali bin Abi Talib, dia dalam menghadapi kenderaan ni. Jadi kita duk baca ayat ni cerita tentang kenderaan. Dan kenderaan yang Allah contohkan dalam ayat Yasin ini ialah kapal. Manakala ada satu kenderaan yang masyhur pada zaman Nabi dan sahabat Nabi dulu ialah kuda, ialah unta, ialah keldai dan sebagainya. Ali bin Abi Talib bila orang bawa mai dekat dia satu kenderaan, bila dia tak aja kaki nak naik atas kenderaan tu, atas kuda tu, bismillah dia kata. Kita ambil contoh, kita hari ni bila buka aja pintu kereta nak masuk, bismillah. Nak panjang sikit, bismillahirrahmanirrahim. Kalau nak ringkas pun bismillah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kita nak mula naik kenderaan. Kata Ali bin Rabi'ah, falamma tawa 'ala dhahriha, apabila Ali naik duduk atas belakang kenderaan tu. Tadi pijak kaki nak naik, bismillah. Bila duduk aja dia atas kenderaan, Ali bin Abi Talib kata alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ali bin Abi Talib apabila dia duduk aja atas kenderaan, dia kata alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang menundukkan kenderaan ini. Yang menundukkan kenderaan ini. Maksudnya apa? Tuhan yang memudahkan kita kontrol kenderaan ini. Tuan-tuan, kalau zaman dulu naik kuda, kalau kita tak pandai nak kendali kuda tu, habis kita. Dia buang kita jatuh. Kalau hari ini kita naik kereta, kalau kita tak boleh nak kontrol kereta kita, habis kita. Tuan-tuan duk baca dalam surah hari-hari. Tuan-tuan duk baca dalam apa, duk tengok dalam TV hari-hari, duk cerita orang aksiden ni. Dia kata apa? Dia kata aksiden ni berlaku pasal apa? Aksiden ni berlaku pasal dia gagal mengawal kenderaan. Tuan-tuan tengok, ini yang disebut oleh Ali bin Abi Talib ketika dia naik kenderaan. Dia kata apa? Alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menundukkan kenderaan ini. Kenderaan ni dia ikut kita kawal dia. Bila Tuhan nak bagi jadi sesuatu yang tak elok dekat kita, dia twist sekali aja, kita pusing kiri, kita pergi kanan. Dia nak jadi, tuan-tuan. Ni yang kata kemalangan. Yang orang dipanggil malang tu, dia jadi kemalangan. Kita dapat lesen memandu ni bukan lesen terbang. Lesen ni nak lulus pun 3 kali. Langgar tiang bumbang-bumbang sampai nak berkelih dengan traktor dan sebagainya. Kita bawa kereta saja pun masuk dah 40 tahun dah bawa kereta. Tak pernah langgar ayam mati pun tak pernah. Bukan kata ayam hidup. Ayam mati pun kita elak, kita tak langgar. Tapi hari nak jadi kemalangan tu, kita tak boleh kawal kenderaan. Tak boleh kawal. Kita pun tak tahu jadi macam mana. Sedap-sedap duduk terlantar di hospital. Kaki gantung tangan, gantung dagu, duduk kena tengkuk pun dia balut apa nak cakap. Tak boleh apa pun tak boleh. Orang main gigit dekat kita, awak pasal apa? Ada benda melintas kan? Dia main tanya kat kita.
ada benda melintas kan? Boleh begitu kan? Nak cakap tak boleh. Ada benda melintas kan? Habis tu pasal apa? Boleh. Tak tahu nak abang pasal apa. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita gagal mengawal kenderaan. Ali bin Abi Talib dia baca alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza. Segala puji bagi Allah Tuhan yang menundukkan kenderaan ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Yang mana kita sekali-kali tak boleh nak tundukkan dia melainkan dengan bantuan Allah Subhanahu wa taala. Tuhan bantu kita, kita terlelap tuan-tuan. Kita bawa kereta nak pergi Kuala Lumpur. Sampai dekat kawasan bukit-bukit dekat dengan tol Jelapang tu, terlelap. Jaga-jaga balik, duk kona elok Duk kona tu, terlelap tu, tapi tangan dia kona. Pasal apa tuan-tuan? Bukan pasal kita pandai, tapi Tuhan tolong kita. Terlelap tuan-tuan, memang terlelap, tapi tangan dia kona. Kona ikut jalan tu, jaga-jaga. Astagfirullahaladzim. Syukur kepada Allah. Tuhan menundukkan kenderaan itu kepada kita. Selamat kita. Ali bin Abi Talib baca benar. Wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sesungguhnya kami kepada Tuhan kami akan kembali. Kemudian Ali bin Abi Talib kata Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah salasa marrat, 3 kali dia kata. Kemudian dia kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar salasa marrat, dia baca macam tu. Kemudian dia kata subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ali bin Abi Talib baca maha suci engkau ya Allah, sesungguhnya aku zalim pada diri aku sendiri. Ampunkanlah aku. Sesungguhnya tak ada siapa boleh ampun dosa aku melainkan engkau ya Allah. Summa dhahik. Habis dia baca doa tu, Ali bin Abi Talib dia senyum, dia gelak. Bila Ali buat macam tu, Ali bin Rabi'ah tanya dia, wahai Ali, apa yang hang baca tadi? Dan pasal apa last kali hang senyum, hang gelak, pasal apa? Jawab Ali bin Abi Talib, apa yang aku buat daripada mula tadi? Aku tak aja kaki, aku kata bismillah. Aku duduk aja atas kenderaan, aku terus kata alhamdulillahillazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli innahu la yaghfirudz dzunuba illa ant. Lepas tu aku gelak, aku buat tu sebiji macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam buat. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tentang ini benda yang ditunjuk kepada kita di dalam hadis-hadis Nabi. Kena buat benda ni. Kalau kamu berasa payah sangat, dia benar sangat nak apa tak mau nak ingat, beli stiker daripada jual tu. Stiker ayat yang kita nak baca, doa yang kita nak baca dalam perjalanan tu, bubuh di dashboard kereta tu. Bila duduk aja tengok baca. Bila duduk dia tengok baca. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuhan kata apa? Wa inna sya'nughriqhum. Dan jika kami mau, nescaya kami karam mereka itu. Sekalipun kamu ada perahu, sekalipun kamu ada segala-galanya, tiada siapa boleh meneduh kami. Tuhan kata kalau aku nak karamkan, aku nak bagi jadi aksiden, aku nak bagi jadi apa pun aku boleh buat, tak ada siapa boleh halang aku. Tuhan kata fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Maka tiada seorang yang menolong bagi mereka itu daripada karam tadi, dan tiada mereka itu lepas daripadanya. Itu dia. Tuhan ulang lagi sekali. Dia kata kalau sekiranya aku nak bagi kemalangan kena dekat orang ni, tak ada siapa boleh selamatkan orang tu daripada kena kemalangan. Firman Allah, illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Melainkan kalau selamat naik kenderaan tu selamat, melainkan itu rahmat daripada kami dan bersedap-sedaplah sehingga kamu mati. Itu dia Tuhan kata. Kalau hampa naik kereta dan hampa selamat sampai di tempat hampa nak pergi, melainkan apa? Illa rahmatan minna, itu rahmat daripada kami. Bukan pasal hang pandai bawa kereta, bukan pasal hang pemandu yang cekap, bukan pasal hang berhati-hati, bukan. Itu semua usaha hang.
Itu semua usaha hang. Tapi hang selamat sampai di destinasi adalah kerana rahmat daripada aku. Tuhan kata, aku bagi rahmat tu, dengan rahmat tu hang selamat sampai di tempat yang hang nak. Tuan nampak Tuhan ikat kita macam. Dia nak ikat kita ni supaya kita ni dengan Tuhan. Dapat nikmat pun alhamdulillah, Allah bagi. Dapat musibah pun alhamdulillah, ada kebaikan di sebalik musibah ni, Allah bagi. Dapat apa pun patah balik di dekat Allah. Allah bagi kat aku benda ni, mesti ada hikmah di sebalik dia. Mungkin kalau Allah tak bagi macam ni dekat aku lupa dia. Mungkin ini test daripada Allah kepada aku supaya aku selalu ingat dia. Maka balik kepada Allah itu juga rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bagi kepada orang-orang yang dia kasih. Firman Allah, wa idza qila lakum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum. Dan apabila dikata bagi mereka itu, yakni kepada ahli Makkah itu, takutlah olehmu barang yang antara depan kamu dan barang yang antara belakang kamu. Yakni depan itu ialah azab dunia, seperti kena bunuh dengan sebab tak beriman, dan belakang itu ialah azab akhirat dengan sebab mati kufur. Allah suruh Nabi Muhammad dikata dekat orang Mekah yang masih kafir ni, dikata dekat mereka yang ni, hampa ni takutlah kepada Allah. Pasal apa? Yang pertama, takut ni benda ada di depan hampa. Yang kedua, takut benda yang ada di belakang hampa. Takut atas dunia ni pun mau takut kepada Allah, akhirat itu lebih lagi kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hampa kena beriman. Firman Allah, la'allakum turhamun. Mudah-mudahan kamu dapat rahmat dengan dapat masuk Islam. Berpaling mereka itu tiada menurut akan dia. Mudah-mudahan buka hati nak masuk Islam. Kita tahu lah ramai orang bukan Islam masuk Islam. Semalam kuliah di Peranggadan Tanjung. Habis kuliah tu pergi minum-minum sikit. Napi kat kereta tu main satu sahabat ni. Nampak muka bersih, cerah, putih, apa semua main salam. Dia kata, Ustaz, saudara baru kita. Tunjuk kawan yang duduk sebelah dia, anak Cina, saudara baru kita. Dia bersuat tangan dekat dia, bagi salam dekat dia. Dia ucap selamat datang menjadi ahli keluarga kita. Suat tangan tahniah kerana terpilih untuk mendapat hidayah Allah. Ahlan wa sahlan, selamat menjadi kaum keluarga kita. Kata dia, tanya dia duduk kerja di mana? Engineer Motorola. Bukan orang bodoh. Ni kawan yang tolong introduce ni, dia kata, ni duk kerja di mana? Sama, engineer juga. Tuan-tuan, bukan sikit cerdik pandai yang bukan Islam sudah masuk Islam. Dalam keadaan dunia duk tunjuk, duk cuba nak portray, nak jadikan imej Islam ni jahat, ganas, tak bertamadun, bodoh, bengih, macam-macam. Dunia duk buat nak tunjuk Islam ni macam tu. Dalam keadaan macam tu, hak duk masuk Islam ni bukan sikit, tuan-tuan. Aduh, masuk Islam ni bukan sikit. Kita tak tahu pasal kita tak libatkan diri di dalam kerja dakwah. Kita tak tahu. Kita ada sahabat di Masjid Kapitan Keling, Tanjung. Dulu duduk kerja dengan MAS, dengan Malaysia Airlines System. Dia berhenti, dia full time duduk buat kerja dakwah. Dia satu orang India, asal daripada Kristian, convert masuk Islam, all out buat kerja untuk Islam. Tuan-tuan, kita rasa tercabar, malu dia. Hari ni masjid-masjid pun duk panggil dia bagi talk tentang Islam. Dia study tentang Injil, tentang apa, dia study tentang Quran dan sebagainya. Dia pergi ke South Africa, pergi ambil special course daripada Ahmad Didat, cara macam mana nak menghadapi orang yang belum Islam ni. Dia tidak provoke mereka, dia tak mencetuskan kebencian mereka, dia tak pergi cari pasal dengan mereka, tetapi dia mendekati mereka, dia approach mereka, dia tarik mereka untuk faham Islam. Suka hati mereka memilih untuk masuk Islam. Contoh di pejabat dia, di menara, bawah menara Masjid Kapitan Keling tu, dia ada satu buku. Orang-orang yang masuk Islam tulis di situ. Mereka punya testimoni ada tulis di situ. Tuan-tuan pergi tengok macam mana gigihnya dia buat kerja. Kerajaan Negeri Pulau Pinang bagi dekat dia tokoh Maulidul Rasul tahun bila dulu. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan, kita jangan ingat kita menyumbang untuk Islam. Kita ketahui ramai lagi orang yang ada di keliling kita ni yang menyumbang untuk Islam. Kita tak tahu. Jangan kita ingat kita lah yang paling banyak buat kerja Islam. Kita tahu ramai lagi orang yang kita kenal, yang orang kita tak kenal, yang buat kerja untuk Islam.
Kita tak boleh buka kancing baju, pukul dada, kata kita lah orang yang paling sayang dekat Islam. Kita tak tahu berapa ramai lagi orang tu ada yang lebih sayang kepada Islam daripada kita. Apapun kita bangga, kita seronok, kita rasa sejuk hati bila tengok orang-orang macam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan duk dengar cerita kata murtad saja duk ramai. Kita juga kena ambil tahu hak masuk Islam juga ramai. Makna kita kena lipat gandakan lagi dakwah kita. Dakwah nak tarik mereka masuk Islam dan dakwah nak mengekalkan orang Islam atas agama Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Nabi kata apa? Nabi kata idza qala ar-rajul halakan nas fa huwa ahlakuhum. Nabi kata apabila satu orang duk kata halakan nas, dia kata awaklah orang hari ni teruk betul. Fa huwa ahlakuhum. Nabi kata dialah yang paling binasa, paling rosak dan paling teruk. Hadis tu dihuraikan. Maksud dia apa? Kalau kita ni hanya duk kata orang tu salah, dia ni teruk, dia ni lebu ni, sedangkan kita tak buat apa, kita lah orang yang paling teruk. Kalau kita dah sedang kata orang tu teruk, kita buat apa untuk nak mengurangkan teruk dia? Kalau kita kata orang tu dah tinggal Islam jauh, kita buat apa untuk nak mendekatkan dia balik kepada Islam? Kalau kita sekadar menghukum dia, dia teruk, dia macam tu, dia macam ni, dan kita tak buat apa, Nabi kata fahuwa ahlakuhum, dia ni yang paling teruk. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tiada datang akan mereka itu oleh suatu ayat daripada ayat Tuhan mereka itu yang menunjuk atas tauhid Allah dan kekuasaan Allah, melainkan adalah mereka itu berpaling sekalian daripada ikutnya. Ini orang Quraisy Makkah yang tak mau masuk Islam. Mainlah ayat ni dua. Satu ayat maksudnya ayat Quran, satu ayat maksudnya mukjizat Nabi. Itu juga ayat, tanda kebenaran Nabi itu Nabi. Mainlah tanda apa pun dekat mereka, blind, dia buta, dia tak nampak kebenaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Dan apabila dikata bagi mereka itu, yakni kepada penduduk Mekah yang masih kafir ni, nafkahkanlah oleh kamu daripada barang yang direzekikan, daripada barang yang direzekikan akan kamu oleh Allah itu pada jalan agama. Yakni kata sahabat Nabi yang fakir kepada orang-orang Makkah, qala alladhina kafaru lil ladzina amanu, maka berkata oleh segala orang kafir bagi segala mukmin yang kata itu, yakni dengan istihza olok-olok, anut'imu man law yasha'u Allahu at'amna, adakah kami nak bagi makan akan mereka jika dikehendaki Allah niscaya beri makan akan dia? Tuhan cerita. Tuhan cerita dalam Yasin ni kepada Nabi Muhammad. Tuhan cerita apa? Tuhan kata, pergi jumpa orang-orang kaya Mekah ni. Kata dekat mereka, ni apa yang kekayaan yang ada dekat hampa ni Tuhan bagi. Apalah salahnya sikit daripada hak Tuhan bagi itu, tolong orang-orang yang miskin tak ada benda nak makan ni. Apalah salahnya? Allah suruh Nabi Muhammad berkata dekat orang-orang Makkah yang engkar ni, hampa Tuhan bagi kaya. Apalah salahnya sikit daripada kekayaan hampa tu, tolong ni hak nak makan pun tak ada ni. Apalah salahnya? Apa jawab mereka? Mereka kata anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. Mereka kata apa pasal pula kami nak bagi makan pada orang yang Allah dah bagi makan? Mereka pergi, mereka olok-olok main. Kata hampa ni orang kuat Tuhan. Kata hampa ni ikut ajaran yang betul. Kata hampa ni ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni utusan Tuhan. Kata hampa ni Tuhan jaga hampa. Apa pasal Allah main minta makan dekat kami? Hampa pergi minta kat Tuhan hampa. Macam tu cakap ni. Tak mau bagi tak apa, tapi pergi cakap pula tu. Cakap tu dia panggil istihza. Dia cakap buat olok-olok main. Dia buat peli-peli main. Kata bagus dah semayang tak tinggal apa-apa semua, apa siapa yang menyaga boleh jadi bengkerak ni? Apa kena kawan ni menyaga bengkerak dengan kawan ni taat beragama? Apa kena mengena? Tapi dah, dia saja nak kait sekali. Saja nak bagi kait sekali. Orang macam hang takkan Tuhan tak tengok pun.
Cakap tu cakap jahat. Cakap jahat. Semalam kita baca cerita tentang perang Uhud di Masjid Taman Berang. Macam ni yang cerita dia. Bila Nabi kumpul 1,000 orang untuk nak turun perang Uhud, Abdullah bin Ubay bin Salul yang kata ketua munafik ni, dia tengah-tengah, dia tijaruh, dia hasut daripada 1,000 orang, 300 orang tarik diri. Nabi turun, tolak 300. Tarik diri kerana hasutan Abdullah bin Ubay bin Salul. Turun 700 dia. Bila turun dia pula 700 ni pula jadi masalah. Nabi tempatkan sekumpulan atas bukit. Nabi kata menang ke kalah ke apa jadi pun jangan tinggal bukit ni. Bila nampak tanda-tanda Islam nak menang, hak atas bukit engkar perintah Nabi. Mereka turun main nak kutip harta yang musuh tinggal. Kesempatan tu musuh ambil, mereka naik atas bukit ni, mereka attack orang Islam ada kutip harta ni. Sehingga kan Nabi SAW cedera, luka di kening, patah gigi sepuntung, dan Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik. Tapi jadi macam tu. Bila jadi macam tu, Islam nampak kalah. Geng 300 yang ikut Abdullah bin Ubay bin Salul, yang tarik diri di saat-saat akhir ni, yang kekal duk ada di Madinah ni, mereka kata apa? Bila tentera Islam balik dalam keadaan kalah, cedera parah, luka sampai Nabi pun jadi macam tu, mereka balik main ni, geng ni kata apa? Mereka kata mereka ni kalau dengar cakap kita, mereka tak jadi macam ni. Pasti tak dengar cakap kita lah, mereka pergi jadi macam ni. Lepas tu kata lagi, Abdullah bin Ubay bin Salul dengan geng dia kata lagi, dia kata betul ke mereka ni? Betul. Betul ke mereka ni? Betul. Kalau mereka ni betul-betul kan? Kalau mereka ni betul-betul orang yang betul, tentu Tuhan jaga mereka. Mana boleh kalah. Cakap tu senada dengan yang kita duk baca ni. Senada dengan yang kita duk baca ni. Dia kata apa? Dia kata hampa ada Tuhan duk jaga hampa. Pasal apa? Main minta makan kat kami. Senada dengan geng yang tuang perang Uhud tu sama. Dia kata apa dekat Nabi dan sahabat yang balik ni? Dia kata katanya Allah jaga. Macam mana boleh kalah dalam perang? Senada. Duk tunggu apa? Duk tunggu nak sindir golongan Islam. Ini yang diceritakan kita. In antum illa fi dhalalim mubin. Tuhan kata apa? Maka tiadalah kamu itu melainkan pada dhalalah yang nyata. Tuhan kata kesian dekat apa duduk dalam kesesatan yang nyata. Firman Allah Subhanahu wa taala, wa yaquluna mata hadzal wa'd in kuntum shadiqin. Dan berkata mereka itu, yakni orang kafir ni, bila lagi ini janji dengan bangkit kubur itu? Dia mula duk perali orang Islam. Hampa kata orang mati akan bangkit balik dari kubur. Bila ni orang mati nak bangkit dari kubur ni? Pak aku, tok wan aku, keturunan aku yang dah mati lama ni, aku tak jumpa seorang pun yang balik main hidup semula. Mana dia yang duk cerita, yang duk habang, yang kata Allah turun mai ayat Quran, habang kata orang mati nak hidup balik ni? Mana dia? Tunjuk satu contoh cukup. Satu aja contoh hak mati dah hidup balik ni. Kalau tidak, kau saya cakap. Dia cabar macam tu. Dia kata bila lagi ini janji, yakni janji bangkit daripada kubur itu. Jika ada kamu itu benar sekalian pada kata orang mati akan hidup balik dengan roh dan jasad itu. Dia bercabar orang Islam. Mana orang mati yang hidup balik? Kami tak pernah jumpa. Firman Allah Subhanahu wa taala, ma yanzuruna illa sayha. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum. Tiada nanti-nanti mereka itu melainkan jerkah yang mula, iaitu sangkakala yang mula, yang ambil akan mereka itu mati sekalian. Tuhan suruh Nabi Muhammad jawab dekat mereka, hampa nak tengok sangat orang mati hidup balik? Tunggu. Akan main satu masa di mana malaikat Israfil akan tiup sangkakala yang pertama. Bila dia tiup, mati semua. Dia tiup pula yang kedua, hampa akan tengok dengan hampa-hampa sekali akan bangkit daripada kubur. Jangan cabar suruh Tuhan buatlah sebab masa belum sampai. Tapi masa yang Tuhan janji itu tetap akan sampai. Bila Israfil tiup sangkakala. Dia tiup kali mula, semua mati. Dia tiup pula kali kedua,
berlakulah apa yang hampa cabar tadi, kebangkitan semula manusia yang mati daripada kubur. Wa hum yakhisimun, dan kejadian itu akan berlaku bila, dan mereka itu pada ketika itu tengah duduk berbantah-bantah dan tengah duduk berjual beli dan tengah makan dan tengah minum dan sebagainya. Di sinilah ulama usuluddin membuat satu kesimpulan. Kiamat ni nak jadi bila? Dia kata kiamat akan jadi ketika manusia tak sangka-sangka. Manusia tak sangka. Manusia sibuk jual beli, manusia haduk berkeli lagi, manusia haduk makan lagi. Manusia tak sangka. Tengah duk tak sangka tu, tiupan sangkakala yang pertama akan bunyi. Bunyi saja dia nampak bukit terbang, dia nampak bumi terbelah, dia nampak langit duk reban jatuh dan sebagainya. Benarnya akan berlaku bila? Pada saat manusia tidak sangka. Begitu. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Maka tiada kuasa, yakni tak sempat mereka itu akan berwasiat. Bila jadi kiamat, nak pesan pun tak ada. Yang kata kiamat ni dia jadi ni dalam sekelip mata aja. Tuhan musnah ke semua. Bila tiup aja sangkakala yang pertama, musnah ni tak dan siapa nak buat apa. Dan tiada sempat kepada ahli mereka itu kembali sekaliannya. Nak lari balik rumah pun tak dan apabila sangkakala ditiup. Kita doa ada di Mega Mall Seberang Jaya, sangkakala bunyi. Tak sah kata nak balik rumah, nak pergi kat kereta pun tak ada. Bila jadi, dia akan jadi macam tu. Tak dan siapa pun, fala yastati'una tawsiyah, tak dan nak berwasiat. Wala ila ahlihim yarji'un, nak balik kepada keluarga pun tak ada. Bila kiamat sudah jadi. Quran beritahu dekat kita benda ni. Mati sekaliannya dengan terkejut. Tak sempat berwasiat dan tak sempat nak balik ke rumah lagi. Itu dia. Bentar lagi sekali saya peringat balik saya dan peringat tuan-tuan, kita duk baca surah Yasin. Ni, kita duk baca malam jemaah, duk baca ni sampai dah berapa puluh tahun dah, dia duk abangkan kita benda-benda ni. Kita duk tarik lagu sampai kiat tengkor, kita duk baca, kita tak tahu dalam surah Yasin ni dia duk ramai berita-berita yang menggoncang dada kita. Dia duk habang dekat kita ni, kejadian-kejadian ni, bila main tiupan sangkakala apa nak jadi, sampai tak dan nak balik rumah, sampai tak dan nak tinggal pesan, sampai tak dan bila kiamat sudah jadi. Wa nufikha fis sur fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Dan ditiup pada sangkakala yang kedua. Hak tadi yang pertama, kiamat habis semua. Sampai tak ada nak balik rumah. Selepas selesai sah lera semua, ditiup sangkakala yang kedua. Maka tiba-tiba mereka itu daripada dalam kubur mereka itu keluar sekaliannya dengan segera kepada Tuhan mereka itu. Maka antara dua kali tiup itu selangnya 40 tahun. Daripada Allah membinasakan semua makhluk ni, nak bunyi pula sangkakala yang kedua. Ada riwayat mengatakan selang masa itu ialah 40 tahun. Mati dah, masa tu kita mati dah, kita pun tak tahu dah berapa lama. Tahu-tahu pula tu bila bunyi saja sangkakala yang kedua, cuy kakak bangkit. Kita tak pernah tahu di mana ada kubur. Orang dulu-dulu tanam mayat di tangga rumah je. Orang dulu-dulu lah ni ada kawasan kubur. Orang dulu-dulu dia tanam di laman rumah dia aja. Kalau dia duduk dalam hutan, dia tanam belakang dapur rumah dia. Tak tahu tang mana ada mayat, kita pun tak tahu. Hari akhirat esok ditiup sangkakala yang kedua, tang mana kita, tang tu kita bangkit lagi. Bangkit dengan roh dan jasad, dia kata. Qalu, maka kata mereka itu, yakni kafir-kafir itu, tak kala lihat bangkit sekalian yang mati itu. Bila hari sangkakala kedua ditiupkan, semua pakat bangkit. Hak bangkit tu ada Muslim, ada Islam, ada kafir. Hak bangkit tu. Buat kafir ni bila bangkit daripada kubur, tengok ni apa ni, seorang. Duk bangkit ni. Qalu, kata mereka ni apa? Ya wailana. Habis binasalah kita. Tahu dah. Bangkit tengok macam tu, dia kata apa? Ya wailana. Dia kata habis, celakalah kita ni. Jahanam dah kita. Binasalah kita ni.
man ba'athana min marqadina, maka siapa yang bangkit kami daripada tempat tidur kami ini. Dia kata, apa kata dah ni, duduk tidur elok-elok tidur, suruh bangkit macam ni. Ni, hak yang bangkit daripada kubur ni, dia kata apa? Man ba'athana, siapa yang membangkitkan kami ni, min marqadina, daripada duduk tidur lena kami ni, siapa yang pergi gerak kami suruh bangkit? Dia kata kerana sekalian yang mati antara dua sangkakala itu, mereka itu lena, tiada kena azab mereka itu. Ini dalam riwayat kata macam tu. Siapa yang mati masa sangkakala yang pertama, sampai nak bangkit tu dalam tempoh masa tu, Tuhan tunggu dulu azab. Sat lagi dia akan kena azab. Begitu. Baik, dijawab oleh malaikat. Bila mulut orang kafir ni dia kata apa? Ya wailana man ba'athana min marqadina. Dia kata ni celaka dah kita hari ni. Siapa pergi duduk gerak kita duduk tidur elok-elok, pergi gerak kita suruh bangkit ni. Bila cakap aja lagu tu, malaikat jawab dekat mereka. Malaikat kata hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Malaikat kata apa? Inilah, ni jawab malaikat ni, inilah yang ni bangkit daripada kubur ni, inilah janji oleh Tuhan Ar-Rahman. Malaikat akan beritahu dekat mereka, masa apa hidup macam dunia dulu, pernah tak telinga apa dengar orang cerita kata orang mati akan hidup balik? Pernah tak apa dengar? Inilah kebenarannya. Macam kita lah tuan, macam kita percaya tak percaya, percaya tak percaya, 50-50. Percaya tak percaya, betul ke orang mati masuk kubur ni ada azab kubur? Betul ke? Percaya tak percaya, percaya tak percaya. Bila ada adik-beradik mati, orang nak ke bumi, kita pergi duduk tengok, duduk tinjau ke tepi, tengok dalam liang kubur tu. Betul ke dalam liang ni ada berlaku azab kubur? Tak nampak apa pun. Ada sebahagian orang yang syok hanya begitu. Dia syok. Tengok. Betul kot. Dia kata begitu. Betul kot. Dia tengok pula mayat letak macam mana, tebuk liang buat lahat, dia tekan mayat masuk dalam tu, sendai dengan papan di belakang. Dia tengok duduk macam ni. Dia kata macam mana yang hadis kata wajaa malakul qabri, maka mainlah malaikat kubur, fayaq'udani, maka mayat itu dibangkit dan didudukkan di dalam kubur. Dia duduk tengok nak duduk macam mana. Ada orang macam tu. Dia dengar, dia pernah dengar hadis cerita macam tu. Dia pergi tengok, dia nak sukat alam kubur tu dengan akal dia yang dangkal. Dia nak sukat dengan akal dia yang dangkal. Akal dia tak boleh fikir. Benda yang ada dalam dunia pun dia tak mampu nak fikir habis. Bolehkah dia nak menjangkau pemikiran dia pergi sampai ke alam barzakh? Itu alam lain. Ni hak alam dunia, hak mata kita tengok nampak ni pun tak habis benda kita fikir. Macam mana kita nak menjangkau fikir benda dalam alam kubur? Maka tak usah fikir benda-benda ni semua. Kalau Quran kata, kalau hadis itu hadis yang sahih kata, sami'na wa ata'na, habis. Senang cerita. Selamat kita, bukan selamat orang, selamat kita. Oleh kerana benda ni aku jumpa dalam ayat Quran, aku percaya. Oleh kerana benda ni aku pernah dengar dalam hadis kata, aku percaya, habis. Cukup, selamat kita daripada kita hidup mengundang masalah yang akan menyusahkan kita. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian, malaikat jawab kepada mereka ni, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun. Malaikat kata, apa yang hang tengoklah ni, manusia duk bangkit daripada kubur ni, inilah janji Tuhan Ar-Rahman, dan telah benarlah segala rasul yang kata segala yang mati akan hidup balik dengan roh dan jasad itu. Malaikat kata dekat dia, yang Nabi duk kata dulu, semua Nabi, bukan Nabi Muhammad saja, semua Nabi duk kata mati akan hidup balik untuk hari pembalasan, inilah kebenaran dia. Hari itu tengok macam kita percaya ke, kita tak percaya ke. Saya selalu sebut dah beratus kali dah, kita percaya ke, kita tak percaya ke. Dekat nak mati, kita nampak malaikat maut main depan kita. Hadis Nabi cerita kat kita, kita nampak tuan-tuan. Orang duduk sebelah kita tak nampak. Bini kita duduk tepi, duduk teriak, tak nampak. Anak-anak kita duduk ada ujung kaki, kita tak nampak. Kita nampak tuan-tuan.
Kita nampak dia masuk main duduk tuju dekat kita tu. Kita nampak dia. Kalau kita orang yang mengaji, kita tahu dah hadis bagi kita. Kalau malaikat maut tu main dengan pakaian serba putih, kita orang baik-baik. Kalau malaikat tu main dengan pakaian serba hitam, kita tahu dah kita ada masalah. Kalau kita orang mengaji, masa tu kita nampak satu berita baiklah dekat kita. Alhamdulillah. Aku dah sampai masalah. Alhamdulillah. Tuhan hantar mai pakaian putih macam ni. Alhamdulillah. Air mata boleh keluar meleleh. Bercakap dah tak boleh dah. Nak kata apa pun tak boleh dah. Hati kita membenarkan apa yang kita mengaji selama ini. Subhanallah. Betul apa yang Tuhan kata. Sat nyawa kita keluar. Masa kita diusung, nak dibawa ke kubur. Kita dah pernah mengaji di masjid. Dah pernah dengar hadis dah. Cerita kata orang yang diusung, dibawa ni. Manusia yang duduk atas usungan tu ada dua macam. Hak satu dia kata, mana hampa nak bawa aku pi? Hak satu lagi kata, qaddimuni, qaddimuni. Cepatkan aku masuk kubur. Cepatkan aku masuk kubur. Masa tu tuan-tuan kita hak macam mana? Kalau kita ni masa tu pergi jadi qaddimuni, qaddimuni. Kita tahu dah, Alhamdulillah. Aku duk baca selama ni, Tuhan bagi ke aku. Alhamdulillah. Itulah kaedah kita apabila kita belajar benda-benda macam ni semua. Mudah-mudahan Tuhan tolong kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum jami'un ladaina muhdarun. Maka tiada ada bangkit dan hidup itu melainkan sekali keriau Israfil sahaja. Yang kata hari manusia nak bangkit daripada kubur semua sekali itu, malaikat Israfil akan tiup sangkakala dia. Lepas tu sekali dia tiup saja, pakat bangkit habis semua. Serta-merta pakat bangkit daripada kubur ni. Pakat bangkit habis. Serta-merta. Dia kata. Maka tiba-tiba mereka itu sekalian pada sisi kami hadir sekaliannya. Sekelip mata tiba-tiba dia ada di satu padang yang luas. Itulah mahsyar. Tuan-tuan ni, dia duk bagi tahu awal dah kat kita ni. Dalam surah Yasin, Tuhan abang awal dah. Benda future, benda yang kita tak lalu lagi, dia habang dah kat kita akan lalu benda tu. Sangkakala bunyi serentak, one shot, semua orang yang mati, berapa juta, berapa bilion, berapa ramai ada ni bangkit serta-merta masa tu juga. Bangkit tu pula semua berjalan menuju ke satu tempat lapang. Itulah mahsyar yang duk dengar selama-lama ni. Itulah mahsyar, tempat berimpun semua manusia, dia kata. Iaitu keriau Israfil. Hai segala tulang yang aku, ini hadis tuan-tuan. Di situ bunyilah satu suara macam guruk halilintar bunyi. Malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kata apa? Wahai segala tulang yang reput-reput, dia kata. Dan segala sendi yang putus-putus, dan segala tulang yang sudah pecah-pecah, dan segala rambut yang sudah berhamburan. Ini mayat. Bila manusia ni mati, apa jadi dekat dia? Tulang reput. Habis semua dah. Tulang yang keras ni reput duduk dalam tanah ni. Sendi habis semua, terputih-putih dah. Tang mana sendi semua terlekang, tercabut habis. Tulang pecah-pecah. Sementara nak reput ni pecah-pecah. Rambut habis. Mayat ni rambut jatuh habis. Ini keadaan mayat. Malaikat Israfil kata, wahai tulang-tulang yang reput, segala sendi yang putus, segala tulang yang pecah-pecah, segala rambut yang berambut, bahawasanya Allah suruh kamu berimpun bagi nak menyelesaikan hukum kamu. Itu dia. Malaikat kata, hari ini hampa kena berimpun. Tunggulah apa nasib hampa sekali lagi. Kemana kita nak pergi? Tuan-tuan, yung kita pergi kepada mahsyar ni, sampai di situ tahu dah kita duduk oleh mana. Kalau ayam peluh takat buku lali, itu kira Alhamdulillah. Kalau ayam peluh sampai ke lutut, kita ada masalah. Kalau ayam peluh sampai di pinggang, banyak masalah kita. Kalau ayam peluh sampai parah hidung, susah kita. Kalau ayam peluh melepasi cuping telinga kita betul-betul di dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Benda tu masing-masing diri, masing-masing sudah tahu. Dia dah bagi dah hint. Dia dah bagi dah gambaran sikit-sikit. Kita ni nak jadi apa? Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari itu dia tak dizalim satu orang pun akan suatu. Tuhan dia promise. Tuhan dia janji. Tuhan kata jangan takut.
Aku sendiri yang akan membicarakan kes semua hamba aku pada hari itu. Tuhan kata, aku sendiri yang akan menjadi hakim, yang akan menjadi qadhi. Qadhi Rabbul Jalil. Semua manusia akan dibicarakan di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan janji apa? Fal yaum, Tuhan kata, pada hari ini la tuzlamu nafsun syai'a. Tak ada satu manusia pun yang akan kena zalim. Kalau dia betul-betul baik, dia akan lepas. Kalau dia ada masalah, dia tak akan lepas. Tuhan kata pada hari ini tak ada manusia yang boleh terlepas daripada apa yang dia buat di atas dunia dulu. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Dan tiada balas akan kamu melainkan balasan suatu yang ada kamu kerja di dalam dunia daripada kebajikan ataupun kejahatan. Tuhan kata hari ini buat baik aku balas dengan kebaikan. Apa buat jahat aku balas dengan azab. Tak ada manusia boleh lepas. Firman Allah, inna ashabal jannati al-yawma fi syughulin fakihun. Dia mula nak cerita dah. Bahawasanya segala ahli syurga itu sibuk pada pekerjaan kesukaan, yakni sibuk mengambil nikmat mereka itu. Tuhan tak bagilah. Reward, orang putih kata, reward Tuhan bagilah. Tuhan kata apa? Start daripada tu dah. Start daripada mahsyar tu dah. Orang yang buat baik, reward aku bagi. Start daripada tu, apa jadi? Inna ashabal jannah, orang yang nak jadi penghuni syurga ni, al-yawm, pada hari ini, fi syughul. Syughul ni orang dia kata masyghul. Masyghul ni maksudnya sibuk. Pada hari itu, manusia yang baik-baik ni, yang akan menjadi penghuni syurga ni, fi syughulin fakihun. Di dalam masyghul, di dalam kesibukan. Sibuk apa? Sibuk nak memetik nikmat di sisi Allah. Bagilah. Masa tu Tuhan bagilah. Tuhan pun duk tunggu aja sampai masa Tuhan kalau boleh nak cepat nak bagi kepada orang baik ni. Aku janji dekat hang, aku nak balas kebaikan hang dengan benda ni, aku nak bagi. Seberapa cepat yang boleh aku nak bagi. Itu kerana tuan-tuan, bila mati kita masuk kubur, apa Tuhan buat? Tuhan jadikan kubur itu rawdatan min riyadil jannah. Tuhan jadikan kubur kita tu satu taman daripada taman syurga Allah. Maknanya Tuhan ni nak bagi dah ni. Pasal apa? Pasal hang memilih untuk percaya ayat Quran. Pasal hang memilih untuk percaya apa yang Nabi kata. Aku nak bagi atas kepercayaan hang tu. Masuk aja dalam kubur. Kubur tu Tuhan dandan ubah bagi jadi dia raudhah min riyadil jinan. Dijadikan kubur tu satu taman daripada taman syurga. Tuhan ni macam tak sabar nak bagi balasan kebaikan kepada orang lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka pada hari itu sibuklah ahli-ahli syurga ni mengutip hasil dia. Hum wa azwajuhum fi zilalin 'alal araiki muttaqiun. Mereka itu, yakni ahli syurga itu, baik laki-laki, baik isteri dia, baik suami, baik isteri, mereka itu berada di dalam teduh atas hamparan dan atas pelangin bersandar mereka itu. Itu dia. Tuan-tuan tengok. Ayat ni Tuhan nak habaq kata dia nak bagi ni dekat orang yang taat. Atas susah payah hang pukul 5 pagi dah bangkit tahajud 2 rakaat, Allahu akbar, waktu orang lain tidur. Atas susah payah hang pagi-pagi jalan cedik pergi masjid semayang. Atas susah payah hang bila tengok orang susah hang dan teringat tak boleh bagi 100 bagi 50, tak boleh bagi 50 bagi 10, tak boleh bagi 10 bagi 5 ringgit, tak boleh bagi 5 ringgit bagi RM1, tak boleh bagi RM1 bagi 5 kupang. Atas susah payah hang ingat nak tolong orang susah ni, aku nak balas dekat hang, Tuhan kata. Atas susah payah hang duk buat benda baik ni, waktu orang lain duk buat senang-senang hang hidup susah kerana aku, Tuhan kata. Aku nak balas dah dekat hang ni. Masuk kubur start balas. Bangkit di mahsyar, Allah bagi teduh kepada dia. Allah bagi dia fi zilal, di bawah naungan, di bawah teduh dia ada di sana. Alal araiki muttaqiun, di atas pelani Tuhan letak mereka. Allah bagi kemuliaan kepada dia. Lahum fiha fakihatun wa lahum ma yad'un. Bagi mereka itu pada dalam syurga itu buah kayu bermacam-macam, dan bagi mereka itu pada dalamnya barang yang mereka itu cita-cita. Masuk saja dalam syurga ni Tuhan kata apa?
Buah kayu ni sebut apa semua dah. Sebutlah benda kita tak tengok lama dah. Buah apa? Buah stek. Lama dah tak tengok buah stek. Tak ada lah tuan-tuan lagi. Pokok stek. Buah anak kita tak. Kita kata hampir makan buah stek. Buah apa ya? Buah stek. Buah apa? Buah stek. Pokok stek pun payah cari lah ni. Tambah dengan duduk di tanah ni. Pokok stek nak main di mana? Kan? Ada dalam syurga. Buah stek. Sepupu kepada stek. Stek dia panggil. Buah stek. Orang kampung stek pun tak pernah tengok buah stek. Tuan-tuan, dalam syurga buah stek ada. Nama kata pokok kayu ni, dia kata lahum fiha fakihah. Bagi mereka, bagi ahli syurga ini, fiha, di dalam syurga itu fakihah, buah-buah kayu. Namakan saja buah apa pun, Tuhan kata aku sediakan dalam syurga semua sekali. Walakum ma yad'un. Bahkan tak cukup dengan benda tu aku bagi dekat mereka ma yad'un, apa yang mereka teringin atas dunia dulu. Hari ni aku bagi semua. Apa kita teringin tentang atas dunia ni? Apa kita teringin? Kita tahu, Allah Ta'ala tahu. Akhirat Allah bagi. Ma yad'un, apa juga yang kita teringin, Tuhan bagi semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Salam, yakni dengan ucap perkataan daripada Tuhan yang amat rahim. Orang yang masuk syurga ni, Tuhan ucap selamat datang kepada mereka. Tuhan sendiri, bukan wakil dia, bukan malaikat, bukan siapa-siapa. Penghormatan Tuhan. Penghormatan Tuhan bagi. Kita pergi rumah orang, tuan rumah sendiri sambut kita, kita rasa macam mana? Kita pergi rumah orang, dia pesan anak dia, ya, so tengok kita rasa macam mana? Tak sama tuan. Tuan rumah sendiri tunjuk dia hormat kita, dia hargai kita. Seronok ni tak pernah lah. Syurga itu, tuan syurga ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa masuk syurga, dia kata apa? Salamun qawlan, dia kata min Rabbir Rahim. Tuhan yang ucap salam kepada orang yang masuk syurga ini, qawlan, Tuhan sendiri ucapkan salam ini. Tuan lu baca Yasin ini dan pernah tahu tak ni maknanya? Yang kata salamun qawlan min Rabbir Rahim, itu besar tuan. Itu cerita apa? Cerita Tuhan sendiri kata selamat datang kat kita. Oh tak tuan, alhamdulillah. Anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang baik di atas dunia, ahli syurga dia di sana. Lagi sekali dia kata apa? Salam, yakni dengan ucap perkataan daripada Tuhan yang amat rahim. Sabda Nabi SAW, antara ahli syurga pada nikmat tiba-tiba berkilat nur pada mereka itu, maka angkat kepala mereka itu untuk lihat. Tiba-tiba Allah Azza wa Jalla tajalli atas mereka itu dengan Assalamualaikum ya ahlal jannah. Hadis Nabi. Dia kata masuk syurga ni nombor satu apa? Tuhan bagi muka dia ni jadi berseri-seri ahli syurga ni. Masuk syurga ni Allah anugerahkan kepada dia muka ni berseri-seri, jernih ni yang tak pernah tengok di atas dunia. Angkat kepala ahli syurga ni, angkat kepala dia, Allah mentajalikan diri dia di depan manusia yang menjadi ahli syurga. Allah ucap di depan ahli syurga ni, Assalamualaikum ya ahlal jannah. Tuhan kata selamat ke atas kamu wahai ahli syurga. Dan itu kemuncak nikmat yang Allah balas kepada orang yang baik ini. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Maka berasing oleh kamu pada hari itu, hai segala kafir daripada orang-orang mukmin. Yakni ketika dibawa mukmin kepada syurga itu, sudah diasingkan mereka itu. Di situlah pemisah dia. Di antara orang yang mukmin, yang beriman kepada Allah, dengan orang yang tak percaya Tuhan, yang bantah Tuhan, yang engkar Tuhan, yang duk buat main-main dengan perintah Tuhan. Di situlah titik pemisah dia. Di situlah Allah bawa ahli syurga pergi masuk syurga, ahli neraka dibawa ke neraka. Di situlah poin yang terakhir, manusia yang mukmin dengan manusia yang kafir nampak. Habis selamat, hampir bawa diri hang, aku bawa hal aku.
Wallahu a'lam. Kita berhenti itu. InsyaAllah lepas ini kita sambung. Alam a'had ilaikum ya bani Adam. Nak cerita kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia menempelak, dia menyindir orang-orang yang tak beriman. Apa Tuhan nak kata dekat orang yang tak beriman? Tuan-tuan boleh tengok ni perkataan yang Tuhan guna kepada orang-orang yang bantah dia di akhirat esok ni. Dia akan jumpa dalam ayat yang akan datang, insya-Allah. Empat muka lagi ada untuk nak habis surah Yasin, insya-Allah. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya. Kita tanggung lepas dari kafarah dan surah Al-Asr. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.